Bertemu semula, gelombang ketiga COVID-19 di negara kita kini mencatatkan peningkatan kes dari 3 ke 4 digit. Dan terbaru sehingga semalam, jumlah terkini COVID-19 mencatatkan jumlah iaitu sebanyak 1,240 kes. Jadi kita ingin memahami mengenai data kes terbaru kes harian COVID-19. Begitu juga dengan R0 RO semasa COVID-19 di negara kita. Untuk itu kita bersama Profesor Madya Dr. Malina Osman, pakar Kesihatan Awam Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan UPM. Assalamualaikum, Prof. Ya, Waalaikumsalam. Prof, bagaimana Prof melihat kepada jumlah kes terkini COVID-19? Sudah beberapa hari kita telah pun mencapai 4 digit dalam tempoh 7 hari ini. Bagaimana Prof agaknya melihat kepada situasi terkini COVID-19 di negara kita? Okey, semalam kita mencatatkan 1,240 ya. Kali kedua yang melepasi 3 digit ya, ke 4 digit. Dalam tempoh seminggu ni kalau kita perhatikan pola kes aktif masih dalam pola meningkat. Semalam kita mencatatkan purata 5 hari ialah 969. Menjadikan jumlah keseluruhan kes aktif ialah 9,744 ya. Kita menghampiri angka 10,000. Dan kita harap ya ada kesan ya daripada PKPB yang dilaksanakan sekarang ni untuk menurunkan lagi jumlah aktif dan seterusnya dapat mengurangkan mereka-mereka yang terlibat. Ya. Melihat kepada R0, sebelum saya sebut tentang R0 ni, data ni eloknya lah kalau kita lihat dari segi taburan mengikut kawasan. Ya. Kalau kita tengok dari segi taburan mengikut negeri, sejumlah besar itu kira-kira 70 hingga 72 hingga 73% kes aktif adalah berlaku di negeri Sabah ya. Dan selebihnya adalah di negeri-negeri yang lain ya. Demikian juga dengan trend kes-kes yang baru dikesan juga sebahagian besarnya adalah di negeri Sabah ya. Kalau kita tengok ya dari segi serapan data tersebut, kita telah menyaksikan pola peningkatan ini sejak sebelum pilihan raya negeri lagi ya. Pola tersebut telah menunjukkan tanda-tanda untuk meningkat ya. Manakala di Semenanjung, di sebahagian negeri-negeri, keadaan tersebut agak ketara selepas berlakunya peningkatan sebaik saja tamat pilihan raya negeri di Sabah, iaitu berikutan dengan keadaan-keadaan yang tak dapat dielakkan ataupun berlaku sedikit kelewatan kuarantin wajib yang dilaksanakan. Jadi untuk itu ya, kalau kita melihat kepada data tersebut dan kita kaitkan dengan R0, R0 ni sebenarnya adalah merupakan satu formula yang perlu selesaikan, bukan hanya melalui satu jenis formula saja. Dia ada beberapa jenis formula dan ada banyak faktor yang mempengaruhi corak taburan tersebut ya. Dari segi epidemiologi kawalan wabak ya, saya berpendapat nilai R0 itulah bukan satu-satunya penentu yang untuk menunjukkan sama ada wabak sudah terkawal atau tidak ya. Saya masih lagi melihat ya kepada keadaan secara menyeluruh ya. R0 itu mungkin memberikan satu indikator. Bagaimanapun keadaan-keadaan lain iaitu pola compliance masyarakat, tindakan-tindakan yang dilaksanakan oleh pihak-pihak yang berkenaan dan juga bagaimana ya ianya dilaksanakan dari segi penyusunan logistik sehingga membawa kepada penambahbaikan keadaan yang berlaku di lapangan, turut memberikan sumbangannya terhadap pola pencegahan yang lebih baik dan terus dapat menurunkan kes. Jadi secara umum apa yang boleh saya nyatakan sekarang ialah R0 adalah indikator tapi ia bukanlah satu-satunya yang dapat kita rumuskan untuk menentukan bahawa sama ada wabak sudah terkawal ataupun tidak. Baik Prof, sebelum ini Kementerian Kesihatan Malaysia KKM telah pun menjangkakan kes positif COVID-19 di negara ini bakal mencecah sehingga 1,300 kes setiap hari menjelang hujung Oktober ini dan ia selaras unjuran mendapati nilai R0 pada 1.5% di seluruh negara ketika ini. Bagaimana kita ingin memahami mengenai nilai R0 1.5 ini, Prof? Dari segi nilai itu 1.5 itu maksudnya seorang itu dapat menjangkitkan kepada 1.5 yang lain ya. Dan keadaan tersebut akan juga kalau tidak dikawal mungkin akan lagi peribatkan lebih banyak ya angka reproduktif tersebut. Tapi seperti mana yang saya nyatakan tadi, angka R0 itu bukannya satu-satunya indikator ya. Dari segi kawalan wabak ya, ini berdasarkan pengalaman saya tidak memberikan sebarang inferen ya kepada mana-mana negeri ataupun keadaan-keadaan yang sedang berlaku di lapangan sebab saya tidak berada di lapangan. Tapi berdasarkan pengalaman ya, pengurusan wabak ni ada beberapa faktor yang dapat memberikan petanda-petanda sama ada ia dapat dilaksanakan dengan baik ataupun tidak. Satunya ialah cohesiveness ya, teamwork ya, mereka-mereka yang
terlibat dalam melaksanakan kawalan wabak itu di lapangan, bagaimana komunikasi dijalankan dan secepat mana, sepantas mana tindakan-tindakan tersebut dapat dibuat sehingga dapat memberikan hasil yang kita harapkan. Yang kedua ialah bagaimana kedudukan sumber logistik dan keperluan yang diperlukan semasa wabak tersebut. Kadang-kadang kita menghadapi kekangan, contohnya mungkin terdapat kekurangan PPE, pelitup muka dan sebagainya, dan ini juga menghambat maksudnya proses penurunan kes yang kita harap dapat dilaksanakan. Dan yang ketiganya ialah pelaksanaan masyarakat yang menjadi populasi sasaran, program pencegahan yang kita laksanakan. Adakah masyarakat yang kita harapkan dapat berubah itu memahami apa yang hendak dilaksanakan? Jadi dalam konteks ini bagi saya, kaki tangan yang terlibat untuk program-program di lapangan itu, satu perkara yang perlu difahami ialah kita perlu memenangi hati masyarakat. Kita memenangi hati mereka untuk mereka dapat menerima barang nasihat-nasihat ataupun cadangan-cadangan yang disarankan. Tanpa penglibatan mereka, mustahil satu kaedah pencegahan itu dapat dilaksanakan. Jadi berbalik kepada Arnold tadi, Arnold hanyalah angka, tapi keadaan sebenar di wabak memerlukan kerjasama semua pihak. Baik Prof, ketika ini gelombang ketiga, banyak kluster-kluster yang wujud disebabkan oleh penularan jangkitan yang kini dilihat sudah pun merebak di seluruh negara. Kita ingin melihat kepada pengesanan kontak rapat. Adakah kita pada tahap yang memuaskan, Prof? Saya berpendapat dengan kapasiti yang sedia ada, Kementerian Kesihatan telah melakukan dan sedang melakukan aktiviti berkenaan dengan bersungguh-sungguh. Tinggal lagi sama ada kepatuhan di kalangan masyarakat itu mematuhi arahan-arahan yang dilaksanakan semasa pengesanan kontak itu dilakukan, sama ada mereka patuh ataupun tidak. Sebab kadang-kadang ada kita dapati di situ arahan yang diberikan oleh kaki tangan kesihatan telah tidak dipatuhi ataupun terdapat salah faham sehingga menyebabkan terdapat kes-kes yang walaupun telah diarahkan kuarantin terlepas keluar ataupun mereka tidak hadir dalam saringan-saringan yang dilaksanakan. Dari segi kaki tangan, bagi saya dedikasi Kementerian Kesihatan kita tak dapat pertikaikan. Mereka sentiasa bersungguh-sungguh menawarkan segala apa yang mereka mampu lakukan. Tinggal lagi mereka memerlukan sokongan dari kita masyarakat untuk terus bekerjasama dan melaksanakan apa sahaja nasihat dan juga saranan yang telah dicadangkan. Baik Prof, melihat kepada situasi sekarang, misalnya kita menjalankan PKPB di 4 negeri iaitu di Sabah, Kuala Lumpur, Putrajaya, begitu juga dengan Selangor, dan PKPB ini juga dilanjutkan di beberapa kawasan. Apakah usaha yang boleh kita terus lakukan untuk kerajaan dari segi melandaikan mungkin dari segi Arnold dan juga mungkin dari segi kapasiti dan juga kes-kes penularan COVID-19 ini? Seperti mana yang pernah saya bincangkan ataupun saya pernah utarakan sebelum ini, sebenarnya dalam pengurusan wabak, kawalan wabak ni kita tidak boleh bergantung sepenuhnya. Maksudnya kita hanya mengharapkan kerajaan untuk melakukan tindakan-tindakan yang terlibat. Jadi di sini kita ada pemegang taruh ataupun stakeholders yang sepatutnya bertindak bersama-sama, berganding bahu dalam melaksanakan aktiviti-aktiviti dalam konteks untuk kita melandaikan graf. Jadi kita ada 3 bahagian ataupun 3 section yang perlu kita faham. Yang pertama, Kementerian Kesihatan sendiri. Dan mereka adalah tulang belakang yang bagi melaksanakan aktiviti-aktiviti di peringkat kesihatan maupun mereka-mereka yang dirawat di hospital dan di klinik. Nombor 2 adalah kerajaan sendiri, iaitu melalui MKN, polisi penguatkuasaan undang-undang. Dan yang ketiga ialah penyertaan masyarakat. Saya nyatakan sekali lagi penyertaan masyarakat. Masyarakat juga mempunyai peranan yang perlu dimainkan dan di sini mereka perlu digerakkan untuk terus patuh kepada SOP. Walaupun kita tahu bahawa dalam tempoh hampir 9 bulan ini kebanyakan kita mungkin dah penat tetapi kita tidak mempunyai pilihan lain. Selagi mana kita belum mempunyai vaksin, tindakan kita dalam menghadapi pencegahan yang disarankan itu adalah sangat penting. Kita sama penting seperti juga barisan hadapan untuk menjamin ataupun menentukan kejayaan dalam kita punya peperangan menghadapi COVID-19 ini. Baik Prof, ini mungkin soalan terakhir, bagaimana kita boleh membantu dalam menghadapi gelombang ketiga dan juga nasihat kepada orang ramai semua, apa yang perlu kita patuhi dan sebagainya untuk kita melandaikan lagi dari segi kes dan juga statistik COVID-19 di negara kita? Disebabkan oleh kes-kes sekarang ini banyak yang telah berlaku secara sporadik di peringkat masyarakatnya. Seperti mana yang kita maklum bahawa kadang-kadang berlaku kluster-kluster di tempat yang berhampiran dengan tempat kejiranan kita. Jadi eloknya lah kita sentiasa menyemaklah data-data sedia ada yang dibentangkan oleh Kementerian Kesihatan dan juga yang sedia ada di dalam MySejahtera.
Sebab ini dapat meningkatkan persepsi risiko ya, sekiranya kita berada di luar dan bagaimana keadaan tersebut dapat kita hadapi dengan pematuhan serius terhadap SOP yang diharapkan. Di samping itu juga saya mohon sekali lagi untuk pihak Kementerian Kesihatan ya untuk menggunakan nama-nama sebenar ya kluster-kluster yang berlaku. Bagi saya tidak ada sebabnya kenapa nama-nama kluster itu perlu disamarkan ya. Sebab bila kita mengetahui tempat-tempat ataupun kedudukan dengan nama kluster yang sebenar, ia memberikan persepsi risiko yang lebih baik di kalangan masyarakat ya. Kita tidak meminta untuk data sebenar, iaitu kita tahu data-data tersebut adalah confidential. Kita tidak perlu tahu tentang pesakit-pesakit yang berkenaan. Tapi tentang kedudukan kluster, ia memberikan satu tanggapan yang lebih baik kepada masyarakat untuk mereka terus melaksanakan SOP seperti mana yang dicadangkan. Baik, terima kasih Profesor Madya Dr. Malina Osman, pakar Kesihatan Awam Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan UPM atas kupasan itu.